terbina tamadun manusia, hasil buminya subur sentiasa. Datangnya Islam menyinari umat, tamadun terbina lebih hebat. Muncullah kerajaan yang berdaulat, menjaga akidah seluruh rakyat. Namun keadaan berubah akibat didatangi penjajah. Hilang dan gelap khazanah sejarah, pencipta bangun membina umat. Datangnya Islam menyinari umat, tamadun terbina lebih hebat. Muncullah kerajaan yang berdaulat, menjaga akidah seluruh rakyat. Namun keadaan berubah akibat didatangi penjajah. Hilang dan gelap khazanah sejarah, pencipta bangun membina umat. Pencipta bangun membina umat. Pencipta bangun membina umat. Wilayah unik di peta dunia, gugusan kepulauan Nusantara. Di sini terbina tamadun manusia, hasil buminya subur sentiasa. Datangnya Islam menyinari umat, tamadun terbina lebih hebat. Muncullah kerajaan yang berdaulat, menjaga akidah seluruh rakyat. Namun keadaan berubah akibat didatangi penjajah. Hilang dan gelap khazanah sejarah, pencipta bangun membina umat. Datangnya Islam menyinari umat, tamadun terbina lebih hebat. Muncullah kerajaan yang berdaulat, menjaga akidah seluruh rakyat. Namun keadaan berubah akibat didatangi penjajah. Hilang dan gelap khazanah sejarah, pencipta bangun membina umat. Pencipta bangun membina umat. Pencipta bangun membina umat. Wilayah unik di peta dunia, gugusan kepulauan Nusantara. Di sini terbina tamadun manusia, hasil buminya subur sentiasa. Datangnya Islam
gelap khazanah sejarah, pencipta bangun membina umat. Datangnya Islam menyinari umat, tamadun terbina lebih hebat. Muncullah kerajaan yang berdaulat, menjaga akidah seluruh rakyat. Namun keadaan berubah akibat didatangi penjajah. Hilang dan gelap khazanah sejarah, pencipta bangun membina umat, pencipta bangun membina umat, pencipta bangun membina umat. Wilayah unik di peta dunia, gugusan kepulauan Nusantara. Di sini terbina tamadun manusia, hasil buminya subur sentiasa. Datangnya Islam menyinari umat, tamadun terbina lebih hebat. Muncullah kerajaan yang berdaulat, menjaga akidah seluruh rakyat. Namun keadaan berubah akibat didatangi penjajah. Hilang dan gelap khazanah sejarah, pencipta bangun membina umat. Datangnya Islam menyinari umat, tamadun terbina lebih hebat. Muncullah kerajaan yang berdaulat, menjaga akidah seluruh rakyat. Namun keadaan berubah akibat didatangi penjajah. Hilang dan gelap khazanah sejarah, pencipta bangun membina umat, pencipta bangun membina umat, pencipta bangun membina umat. Wilayah unik di peta dunia, gugusan kepulauan Nusantara. Di sini terbina tamadun manusia, hasil buminya subur sentiasa. Datangnya Islam menyinari umat, tamadun terbina lebih hebat. Muncullah kerajaan yang berdaulat, menjaga akidah seluruh rakyat. Namun keadaan berubah akibat didatangi penjajah. Hilang dan gelap khazanah sejarah, pencipta bangun membina umat. Datangnya Islam menyinari umat, tamadun
menjaga akidah seluruh rakyat. Namun keadaan berubah akibat didatangi penjajah. Hilang dan gelap khazanah sejarah, pencipta bangun membina ummah, pencipta bangun membina ummah, pencipta bangun membina ummah. Wilayah unik di peta dunia, gugusan kepulauan Nusantara. Di sini terbina tamadun manusia, hasil buminya subur sentiasa. Datangnya Islam menyinari ummah, tamadun terbina lebih hebat. Muncullah kerajaan yang berdaulat, menjaga akidah seluruh rakyat. Namun keadaan berubah akibat didatangi penjajah. Hilang dan gelap khazanah sejarah, pencipta bangun membina ummah. Datangnya Islam menyinari ummah, tamadun terbina lebih hebat. Muncullah kerajaan yang berdaulat, menjaga akidah seluruh rakyat. Namun keadaan berubah akibat didatangi penjajah. Hilang dan gelap khazanah sejarah, pencipta bangun membina ummah, pencipta bangun membina ummah, pencipta bangun membina ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada tuan, puan, abang, kakak, adik yang menonton dan yang mengikuti live Sembang Santai Miftahul Melayu sempena Aidiladha hari ini. Okey Ustaz. Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz? Selamat Hari Raya. Di tempat ada buat korban ke ini? Tak ada. Negeri Sembilan diharamkan melakukan ibadah korban. Tapi yang berkesempatan dan korban di luar pun semua tu alhamdulillah. Okey. Jadi Ustaz, hari ni hari raya korban. Kalau ikut kita merayakan umat Islam yang menunaikan haji sebenarnya Ustaz. Kalau ikut matlamat hari raya Aidiladha tu adalah meraihkan orang yang menunaikan haji di Mekah. Okey Ustaz, jadi hari ni Sembang Santai Miftahul Melayu, kita bukan cuba Ustaz, kita nak bawa masyarakat ataupun tuan-puan untuk patah ke abad 15. Abad ke-15. Zaman Kesultanan Melayu Melaka Ustaz. Itu adalah zaman yang mula-mula Islam orang kata kategori dah menganut ni lah. Kalau katakan Islam awal di alam Melayu sebelum tu lagi. Sebelum tu lagi, tapi taklah maksudnya dijadikan ibaratnya macam dah
Cuma itulah kerajaan Islam. Kerajaan Islam. Yang paling awal. Yang paling awal iaitu Kerajaan Melaka. Kesultanan Melayu Melaka. Kerajaan antarabangsa. Okey. And sempena Hari Raya Haji ni, Ustaz. Ya. Hari Raya Haji lah kita panggil lah. And sempena Hari Raya Haji ni, dalam Miftahul Melayu bab 5, kalau ikut tengah dipancarkan sekarang, and dalam Miftahul Melayu, and Ustaz ada membuat pengisian ataupun penulisan, and bahawa mengatakan cita-cita agung orang Melayu adalah naik haji. Ya. Maksudnya kapal terbang tak ada, Ya. tapi disebabkan semalam kita dah pergi kepada tajuk pertama tu, Melayu Bangsa Pelayar. Maksudnya boleh tak Ustaz kupaskan bagaimana ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka tu, macam mana diorang pergi menunaikan haji? Okey. Ia yang sebenarnya Islam telah berkembang, telah sampai ke alam Melayu ni kalau ikutkan daripada sumber-sumber sejarah, antaranya daripada penulisan Said Nakib Al-Atas juga, daripada Hamka juga, bahawa abad ke-7 Islam sudah sampai. Tapi kalau peringkat awal itu, mungkinlah yang memeluk Islam itu adalah kalangan pedagang-pedagang Melayu. Dia berdagang, dia asalnya dia pedagang Melayu, mungkin dia agama Hindu Buddha. Apabila dia dah berkawan dengan orang Arab baik, dia lah dulu yang dapat Islam. Dia tengok akhlak orang Arab baik, lepas tu dia pun dengan ajakan, mungkin dengan hujah-hujah orang-orang Arab pun memang betul lah agama ni. Rasa mudahnya macam ibarat zaman Nabi dahulu lah, maksudnya masih kecil. Ya, kecil. Ajak-ajak pun secara diam-diam macam itu, sebab pemerintah masih lagi beragama Hindu Buddha. Faham, baik. Dan kemudiannya barulah Islam itu berkembang masuk ke isi istana, dianuti oleh para sultan dan para raja dan juga para bangsawan lah. Para raja dan para bangsawan lah. Kita tengok ini ya, penubuhan kerajaan Islam yang pertama adalah kerajaan Perlak abad ke-9. Islam sampai abad ke-7, maknanya 200 tahun itu. Okey. Takkanlah perkembangan Islam tu tidak ada daripada mula-mula 200 tahun. Maksudnya satu tempoh yang panjang sebenarnya. Bukannya dakwah Islam sampai terus semua orang masuk Islam, tidak. Dia memang sikit-sikit tahap-tahap. Cuma yang menariknya dia tidak melalui perang. Dia melalui dakwah dengan pelan-pelan masa sangat panjang. Dakwah alam Melayu bukan masa 20 tahun, 30 tahun, tidak. Beratus-ratus tahun. Bayangkan abad ke-6 itu yang boleh kemudian yang boleh menjadikan daripada abad ke-6 tu yang kemudiannya yang majoriti, boleh dikatakan majoriti penduduk alam Melayu memeluk Islam hanyalah pada abad ke 17, 1600 lebih, apabila pulau-pulau seperti Sulawesi, yang pulau-pulau belah timur mula ramai yang kerajaan-kerajaan ramai yang masuk Islam ya. Pada ketika itulah barulah majoriti orang penduduk alam Melayu. Adakah disebabkan bila raja-raja ataupun pemerintah ataupun kerajaan itu sendiri dah memeluk agama Islam, barulah berbondong-bondong bangsa Melayu ini? Pertama berbondong-bondong dengan taat kepada sultan. Pada sultan. Kemudian pada sultan sendiri mainkan peranan mengantar pendakwah-pendakwah, menjalinkan hubungan, adanya perkahwinan dan sebagainya. Sultan ni dia menjalinkan perkahwinan dengan kerajaan-kerajaan yang belum Islam. Maka di akhirnya mereka pun memeluk Islam. Ketaatan kepada sultan ini pun salah satu asbab menyebabkan rakyat ataupun seluruh umat masyarakat mengikut masuk Islam kerana mentaati perintah sultan tu. Ya. Kemudian pada abad ke-9 itu barulah kerajaan Perlak, kerajaan pertama Islam. Perlak ni belah mana Ustaz?
Dia di Mungkin Aceh. tuan-puan Aceh. masyarakat ramai nak tahu. Dia sekarang ni dalam Aceh lah. Dalam Aceh. Tapi dah dia tak ada dah lah wilayah- kalau ikut kan. Sekarang ni kita katakan wilayah Aceh Timur lah. Aceh Tapi Timur. dah tak ada, dah tak pakai dah nama Pelak kan. Sekarang Pelak, sekarang. Pelak. Oh, Pelak saya, lagi. saya sudah banyak kali lah. 5-6 kali saya sudah sampai ke Pelak tu. Dia kalau ejaan Aceh ni dia ejaannya pelik sikit. Dia je P-E-U-R Per. Dia sebut Pelak ada ejaan Aceh. Dia ada Kalau ikut tu bukan bunyi per tu, pepion. Pure lah. Dia pelik lah. Faham. Pelak sebenarnya. Pelak. Pelak sampai sekarang ada lagi. Dia dalam apa tu, dekat dia tak jauh lah daripada Lok Sumawe tu. Lebih kurang dalam 2 jam 3 jam lah daripada Lok Sumawe tu. Tapi daripada Bandar Aceh mungkin dalam 12 jam, mungkin 10 jam lah. Jauh. Pelak. Kemudiannya abad ke-13 barulah muncul sebuah kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan Pelak tu, kerajaan Samudra Pasai. Ini pun lebih dekat dengan Lok Sumawe. Dia Samudra Pasai pun sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada tempat itu, sekarang masih ada. Tapak pemerintahan, malah dia punya makam pun ada. Dan kalau buka pada buku tulisan saya, terbitan penerbit alami juga, Sultan Soleh di Alam Melayu, Raudatus Salatin itu, ada tu tentang kerajaan Pelak. Dia punya makam dia. Faham. Kerajaan Samudra Pasai, makam Sultan yang pertama. Dan juga tu. Dan masa zaman kerajaan Samudra Pasai ini juga dah Ibnu Battuta, pelayar Islam yang agung telah sampai ke Samudra Pasai, bertemu dengan Sultan Samudra Pasai, Sultan Malik Az-Zahir. Sultan Malik Az-Zahir Sani, dan dia pun beberapa lama menetap di Samudra Pasai, dan dia merekodkan bahawa kerajaan Samudra Pasai ni bukannya kerajaan yang lemah pegangan Islamnya, bukan. Dia kerajaan yang kuat pegangan Islamnya. Dia kata tempat berhimpunnya ulama, dia punya kadi pula daripada Timur Tengah. Ulama-ulamanya ramai daripada Timur Tengah, daripada Parsi, daripada Arab dan sebagainya. Contoh dia punya kadinya bernama apa tu? Bernama Allah Akbar, saya sudah lupa dah. Ash-Shirazi nama dia. Dia punya ulama di Samudra Pasai tu. Daripada Shiraz di Parsi, sekarang di Iran lah. Kalau dulu Parsi itu adalah wilayah Ahli Sunnah. Kemudiannya bila sampai kerajaan Safawi baru dia bertukar. Abad ke-16 kerajaan Safawi baru dia bertukar menjadi kerajaan Syiah. Asalnya dia ahli Sunnah. Maknanya dan bermazhab Syafi'i. Dan dia bagi tu Ibnu Battuta begitu, Sultan Malik Az-Zahir ni dia sendiri duduk di kalangan para ulama, di kalangan para pelajar membahaskan masalah fiqh, dan dia ada jubah khas. Bila dia nak belajar ilmu fiqh, dia ada jubah khas dia. Maknanya dia kuat. Bila kuat Islam ini, kita boleh membayangkan dia rukun Islam, antara rukun Islam adalah pergi haji. Maknanya dia penting. Betul. Dia bukannya sunat ke apa ke, dia rukun Islam. Dan orang Islam yang taat kepada perintah Allah pasti akan menitik beratkan rukun Islam. Betul saya setuju benda tu. Dan ditambahan pula orang Melayu ni dia ada kepakaran dalam ilmu belayar. Ya, semalam topik kita semalam. Sudah pastilah mereka akan pergi belayar ke Mekah. Berdagang dia boleh sampai, apatah lagi untuk pergi haji. Mesti dia dah mahir apa semua kan. Dan apakah buktinya? Buktinya adalah seorang pencatat pelayar, dan dia mencatat daripada Itali. Nama dia saya ada tulis di Miftahul Melayu ni. Okey, tuan-puan, sebelum saya terlupa, yang dah membuat pembelian ibu, ataupun tuan-puan yang dah buat pembelian ibu, boleh lihat muka surat
252 bab 5 yang tengah dipancarkan di televisyen sekarang ataupun di TV sekarang. Bab 5 muka surat 252. Naik haji, cita-cita agung orang Melayu. Okey Ustaz, kita sambung. Yang dikatakan oleh Ustaz, orang Itali tersebut. Ya. Dia beritahu apa? Di pelabuhan Jeddah, dia beritahu Ya. Dia sudah dia telah bertemu orang-orang dari alam Melayu. Kalau ikut dalam e-book kita tengok ni Ustaz, Jeddah yang mana terletak sejauh 40 batu dari kota Mekah. Ya, memang betul. Okey. Maksudnya dia orang dah jumpa dah kan? Sebahagiannya daripada Nusantara, alam Melayu kita. Ya. Ini Ustaz. Ya. Kalau ikut kami bertemu dengan sejumlah besar jemaah haji yang mana sebahagian mereka datang dari Ethiopia, Ya. sebahagian dari India, sebahagian dari Nusantara alam Melayu. Ya. Ini zaman Kesultanan Melayu Melaka. Melaka. Ludovico di Wartema ni dia memang hidup zaman itu. Dia memang hidup zaman itu. Dan ada sumber untuk tuan-puan dalam e-book pun ada sumber yang telah diletakkan oleh Ustaz Hasan agar tidak menjadi pertikaian. Ya. Bahawa benda ini bukan benda yang direka-reka, Ya. tapi benda yang memang ada sumbernya yang diletakkan oleh penulis dalam e-book Miftahul Melayu. Baik Ustaz, kita teruskan. Kalau ikut daripada segi apa yang saya lihat, yang bahagian ini adalah orang Itali tadi mengatakan bahawa bangsa Nusantara ataupun orang yang daripada Nusantara alam Melayu ada untuk tujuan haji. Ya. Mestilah dia pergi Mekah mesti pergi haji punya. Ya. Kalau pergi Mekah betul-betul berdagang tak berhaji, kalau dia orang Islam, kalau dia bukan Islam dia tak boleh masuk pun. Tapi kalau dia pergi Islam, belayar jauh-jauh, pergi Mekah, berdagang dia tak pergi haji, memang bodoh lah kata. Bodoh sangatlah. Betul, tak tahu apa lah nak cakap lah. Kata, kalau saya kat berdagang, tempat lain pun boleh. Betul. Tanzania ke Madagaskar ke. Pelabuhan-pelabuhan yang besar. Betul. Faham. India dan sebagainya. Hmm. Itu yang pertama lah. Kemudiannya ada pula, bolehlah kita sokong dengan hikayat dari Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah menyebut bahawa Hang Tuah pergi melaksanakan ibadat haji. Dia beritahu dia pergi wukuf di Arafah, Hang Tuah tu. Dan juga dia ke Muzdalifah, Mina dan sebagainya. Tawaf. Dia terangkan bagaimana ibadat haji yang dilaksanakan oleh Hang Tuah. Oleh Laksmana Hang Tuah. Dia katakan bahawa Sultan Melaka mengutuskan Hang Tuah ke Istanbul untuk membeli meriam. Dalam perjalanan ke Istanbul itu disinggah di Mekah lah. Itu antara sumbernya lah. Kemudian seorang penulis Portugis, Tomo Pires, dia ni sampai ke Melaka tahun 512. Setahun selepas. Sampai setahun sebenarnya. Melaka. Berapa bulan je lah senang cerita? Melaka terjatuh lebih kurang bulan 8. Bulan 8, Ogos. Ya. 1511. Dia sampai di awal tahun. Tak sampai setahun lah. Ya, Kalau bulan 8, 15, 12 baru setahun. Ya. Maksudnya dia sampai awal. Sampai awal. Berapa bulan lepas dijajah? Berapa bulan? Ya. Lepas Melaka jatuh. Lepas Portugis dapat, Portugis pun panggil dia. Dia sebagai ni lah dia Dia nak buat CW lah, copywriting lah. Melantik sebagai pegawai lah. Dia ni penulis lah. Pencatat dah. Yang sangat mahir. Walaupun dia duduk di alam Melayu dalam tempoh yang pendek, dia boleh menulis tentang pulau-pulau yang kecil-kecil tu. Pulau Ambon, Pulau Ternate. Dia pergi ke semua tempat tu. Dia tulis. Hebat dia. Tomo Pires ni malah hebat dah. Dia telah menulis tentang Melaka dengan sangat panjang dalam buku dia. Suma Oriental. Dia tulis daripada zaman Melaka ditubuhkan, zaman Parameswara sehingga ke Sultan terakhir, Sultan Mahmud Shah. Dan ketika dia menulis itu,
ketika dia Mesti, Ustaz, saya mencelah. ha, Mesti dah dia penjajah, mesti dia buruk-burukkan Melaka kan? Melaka ni kalau lemah ke, kita Melayu fikir- ni kalau lemah. kita fikirkan begitu, tapi tidak. Portugis mungkin penulis dia jujur. Okey, kita tak tahulah. Aha. Kalau kita tengok tulisan Portugis, kita rasa Melayu hebat, Melaka hebat. Yang kita tahu emas banyak, bergelimpangan, meriam banyak, meriam sampai 8,000 pucuk. Bukan orang Melayu tulis, Portugis yang tulis. Portugis, bahasa penjajah Ya, dia tulis. Portugis yang Habis, tulis. siapa yang sebenarnya mereka fitnah yang mengatakan bahasa Melayu Itu saya zaman Kesultanan Melaka ni lawan pakai tombak, pakai keris mata-mata. Saya sendiri pun tidak boleh menjawab. Apa kerajaan yang miskin apa semua ni. Astaghfirullahalazim. Tolong pilih. Saya kena cari, kita kena cari usaha nak cari pemfitnah yang mewujudkan Ha. tali barut ke apa ni Ustaz? Kalau ada penjajah menghujahkan bahawa kerajaan Melaka tu sebuah kerajaan yang hebat, kaya raya, gila, apa penuh dengan emas. Ya. Siapa yang mereka cipta bahawa Ha. bangsa Melayu Kesultanan Melaka tu kuno, istana tak apa-apa. Ya. Satu apa orang panggil dakwaan yang betul-betul memfitnah tu. Iyalah. Memang Allah lah. Akbar. Okey Ustaz, kita teruskan mengenai Islam ketika Kesultanan Melayu Melaka tadi. Okey. Kemudiannya Tomo Pires sebut bahawa 2 orang Sultan Melaka dia meninggal dunia dalam keadaan telah mempersiapkan diri untuk ke Mekah bagi menunaikan haji. Pertamanya Sultan Mansur Shah. Dia dah beli kapal lah. Dah bersiap-siap dah. Dia dah prepare, dia bawa rombongan apa semua. Dalam tengah persiapan tu dia meninggal. Bangkat. Ya. Kemudiannya Sultan Alauddin, anak dia Sultan Alauddin berlaku perkara yang sama. Dia dalam persiapan nak ke Mekah itu meninggal. Maknanya Sultan yang sibuk pun, Sultan ni sibuk. Sultan ni dia nak pergi Mekah. Tu sebab Sultan Osmaniyah jarang pergi Mekah. Sultan Muhammad Al-Fatih tak pernah pergi Mekah. Tak pernah buat haji. Walaupun dia wajib. Sebab dia ada, mereka pegang kepada fatwa ulama, mentadbir negara tu lebih wajib dari buat haji. Dia menggugurkan kewajipan pergi haji. Kan kita kalau macam ada kerana tanggungjawab ya. sebagai Kalau pemimpin. kita sebagai orang awam ni kan ada benda-benda yang menyebabkan kita gugur daripada pergi haji. Contohnya kita miskin. Miskin, susah, sakit. semua sakit. Tak wajib pergi haji. Tak larat apa semua Ya. kan. Dan dia pegang pada fatwa itu. Dia Sultan tidak sakit, tidak miskin. Walaupun tidak sakit, tidak miskin, tapi dia Tanggungjawab yang berat. berat, sibuk. Kalau dia lah Dia pergi itu berlaku perang pula, lagi bagaimana? Itu salah satu yang menyebabkan menggugurkan. masalah dia lebih besar lagi. Faham, Dia tak faham. pergi haji madrasah lebih besar. Faham. Itu yang dipegang oleh Usmaniyah lah. Osmaniyah. Tapi kalau kita sultan-sultan Kerajaan Melayu ni saya tak pasti sama ada fatwa zaman itu ke tidak bagi pada sultan. Nampaknya tidak ada sebab sultan sendiri nak berangkat. Tapi bila dia nak berangkat tu dia meninggal kan. Maknanya mereka ni memang nak buat dalam keadaan sibuk-sibuk, memang dia ada niat. Tapi sebab sibuk kan apa semua kan. Dua sultan Dua sultan. ayahnya dengan anaknya. Bayangkan itu kalau sultan yang sibuk pun ada persiapan untuk pergi haji, apatah lagi dengan pedagang yang dah biasa berlayar jauh-jauh pun. Betul. Yang telah berlayar ke India, pedagang-pedagang Melaka yang berlayar ke India apa semua ni, sudah pastilah mereka mesti jelajak terus sampai ke Mekah lah, ke Madinah lah. Sebab mereka tidak ada masalah dalam pelayaran dia. Faham. Dia pakar pelayaran. Kalau dia boleh sampai ke India, kenapa dia tak boleh sampai ke Mekah? Maknanya sudah tidak jauh, maknanya dia dah separuh jalan. Kalau dia sampai India tu dah separuh jalan dah tu. Maknanya dia boleh sampai. Itu yang kedua. Itu yang nombor 3 lah. Yang keempatnya, Tomo Pires bagi tahu bahawa yang berdagang ke Melaka ni adalah bangsa-bangsa dari Eropah. Antaranya apa? Turki Osmaniyah. Istanbul lah. Okey. Orang Istanbul kalau nak ke Melaka, maknanya orang Turki kalau nak ke Melaka, mereka takkan lalu kalau kita ada peta dunia dia lebih baik. Iyalah. Kan. Orang Islam dulu yang duduk di kawasan Istanbul lah dan duduk di bahagian Istanbul ni,
Kalau dia nak ke Melaka berlayar, dia takkan pusing ikut Afrika tu. Terlalu jauh. Dia takkan pusing ikut Afrika Barat. Dia kena melalui laut Mediterranean tu kan. Melalui antara selat antara Spanyol dengan Maghribi tu. Betul dia akan turun. Dia takkan ikut itu. Jauh. Terlalu jauh. Dia ikut mana? Daripada Istanbul tu dia turun laut Mediterranean, masuk ke muara Sungai Nil. Masuk muara Sungai Nil di Mesir. Daripada muara Sungai Nil tu dia akan menyusur Sungai Nil. Kemudian daripada Sungai Nil tu dia ada terusan kuno. Sekarang ni dah ada terusan Suez. Yang jam itu. Sebelum terusan Suez tu buat, orang Islam dah lama dah daripada zaman Umar Abdul Khattab, daripada zaman Rom lagi ada dah. Daripada zaman Rom, dah lalu dah situ. Dah ada, maknanya dah ada terusan dah. Yang menghubungkan antara Laut Merah dengan Sungai Nil. Bermakna mereka daripada Laut Mediterranean masuk ke muara Sungai Nil, dia susur Sungai Nil, masuk ke terusan tu, dia akan keluar ke Laut Merah. Dari Laut Merah dia akan turun lah. Mesti dia akan melalui Jeddah. Kalau daripada Istanbul. Tambahan pula zaman di penghujung Melaka tu, Jeddah itu berada dalam penguasaan masa zaman tu Malaysia sebelah, belum lagi. Masa itu masih lagi kerajaan Mamluk, yang selepas itu baru di bawah Turki Utsmaniyah. Dan bila orang Turki Utsmaniyah ni dia sampai ke Melaka, dia mesti akan pulang. Betul. Balik. Betul. Takkanlah tidak ada orang Melayu yang akan tumpang untuk pergi haji. Dia mesti, kalau yang nak pergi haji sungguh-sungguh dia ikut agama, dia mesti akan tumpang. Ataupun pendakwa-pendakwa ataupun ulama-ulama mesti akan tumpang je. Yang nak pergi mengaji kat sana kan. Amalannya. Sebab di abad lebih kurang dalam abad ke-17, abad ke-18, kebanyakan orang Aceh pergi haji, dia akan menumpang kapal Utsmaniyah. Maksudnya orang Aceh dia akan pergi ke Melaka dahulu lah. Tak, kalau zaman tu dia terus daripada Aceh. Terus daripada Aceh. Di Perlak tu lah. Di Pelabuhan Aceh lah. Masa tu mungkin di bandar Aceh lah. Maknanya kan zaman tu ramai orang Turki Utsmaniyah ni, dia membantu Aceh. Kalau Turki siapa semua. Ada hubungan, ada duduk, ada perdagangan dan sebagainya. Bila dia nak balik ke Utsmaniyah, mesti orang-orang Aceh, memang dalam sumber sejarah orang Aceh ni dia tumpang. Kalau dia nak pergi ke Mekah. Dan dengan sebab itulah orang-orang ini selepas Melaka lah. Orang-orang Melayu, orang-orang yang lain-lain ni pun dulu, kalau dia pun akan ke Aceh dulu. Dia akan ke Aceh dulu, kemudian dia baru naik kapal untuk pergi ke Mekah. Kebanyakannya daripada kapal-kapal Turki Utsmaniyah. Dengan sebab itulah dinamakan sebagai Aceh ni. Aceh ni lah tempat pertama di alam Melayu ni dinamakan sebagai Serambi Mekah. Sebab apa Serambi Mekah? Sebelum orang nak pergi Mekah, orang akan pergi Aceh dulu. Serambi dia. Serambi dia. Tempat pemulanya. Dan sebenarnya dekat itulah banyak ada sebuah dan dekat sebab itulah di Aceh tu dia wujudkan tempat training orang untuk haji. Orang alam Melayu, orang daripada Semenanjung, daripada Sulawesi, daripada Jawa, dia akan ke Aceh dulu. Di Aceh ni dia akan ada ulama dia. Ajar tawar, ajar pergi Mina apa semua tu. Sebab itulah antaranya adalah Tengku Dianjung. Syekh Tengku Dianjung. Tempat di Bandar Aceh lah, tempat latihan. Tempat latihan praktikal lah Ustaz. Praktikal lah. Tempat praktikal sebelum pergi haji. Maksudnya komplek haji yang kita ni, komplek haji tu dah dulu. Tapi di Aceh dulu dah mula dah. Ulama dulu dah buat dah. Ya, itu sebab dipanggil sebagai Serambi Mekah. Kemudiannya barulah tempat-tempat lain pun ambil gelaran itu. Okey. Kelantan pun ambil,
Martapura pun ambil, semuanya ambil nama Serami Mekah. Tapi asalnya Ada Aceh. Aceh. Padang Panjang pun ambil. Sebab hampir selepas Melaka penduduk yang Melaka masa tu Portugis dah. yang beragama Islam, maksudnya Aceh yang kuat masa itu. Aceh yang kuat. Dan Aceh ni ada hubungan yang kuat dengan Osmania. Dan Osmania kalau nak balik ke negara dia mesti melalui Jeddah. Pelabuhan Jeddah. Maksudnya sebelum sampai di Istanbul ataupun sampai di Turki, dia akan dia mesti kena turun di Jeddah, kena lalu di Jeddah. Untuk ambil bekalan. Nak menurunkan bekalan orang ke apa semua. Faham. Maksudnya ibaratnya rempah-rempah yang Aceh dibawa daripada Aceh turun Jeddah juga. Turun di Jeddah jelah untuk penggunaan di Mekah. Tambahan pula zaman itu, kalau zaman dah abad ke-17 abad ke-18 tu, malah abad ke-16 pun, Mekah, Madinah dah bawah Turki Osmania. Dia lebih lah, dia lagi hubungan dia tu. Faham. Okey, Ustaz. Kita baca sedikit komen. Ada Ustaz Zaki kan, Tuan Zulkarmi kan, alright, Tuan Kamal Ibrahim kan, selamat Hari Raya semua kan, Tuan Firdaus Sulaiman kan, Tuan Kamal Ibrahim kata perlu diajar di sekolah rendah lagi. Tuan Syarifuddin, selamat Hari Raya. Okey, alright, bagi yang sedang menonton, mohon ringankan tangan anda ataupun jari anda untuk tekan butang share. Okey, alright. Bagi yang yang mendengar live ini ataupun yang mengikuti live ini, bagi yang ingin mendapatkan e-book ataupun buku digital Miftahul Melayu buku ini yang tengah sekarang kami ataupun saya dan juga Ustaz Hasanuddin kita panggil bahaskan ataupun sembangkan, santaikan untuk dijadikan kunci utama ilmu sejarah bangsa ilmu sejarah tempatan kita ataupun ilmu sejarah bangsa Melayu kita. Boleh tekan link ataupun nanti tim produksi Alami akan letakkan link untuk pembelian e-book buku digital Miftahul Melayu. Boleh tekan je link tersebut. Alright, ada promosi-promosi yang diberikan. Okey Ustaz. Kalau ada tak Ustaz masukkan ataupun pengetahuan Ustaz hasil daripada kajian Ustaz, berapa lama tempoh pelayaran untuk sampai ke untuk menunaikan haji itu? Dia pernah dicatatkan oleh Abdullah Munshi dalam hikayat pelayaran dia. Hikayat pelayaran itu dia menceritakan pelayaran dia pergi Mekah. Kemudiannya dicatatkan juga oleh pernah dicatatkan oleh Tuan Abdul Majid tu, pegawai Haji Tanah Melayu yang pertama. Dia pun pernah mencatatkan tentang tempoh lamanya daripada alam Melayu ni ke Mekah kalau guna tanpa enjin lah. Kalau gunakan kapal layar sekitar 3 ke 5 bulan. 3 ke 5 bulan. Kita janganlah cerita kapal enjin dulu. Kita cerita zaman Istana Melaka kan. Maksudnya mengharapkan pada layar, mengharapkan kekuatan angin, apa semua kan. 3 ke 5 bulan Ustaz. 3 ke 5 bulan. Maksudnya Ustaz, perahu yang digunakan, semalam kan kita dah belajar ilmu pelayaran kan, perahu iaitu jong lah kan, besar kan. Maksudnya yang digunakan tu maksudnya bukan untuk orang semata-mata Ustaz. Maksudnya dengan bahan makanan, ialah keperluan asas untuk nak sampai ke sana 3-5 bulan tu. Kalau jong lah, kalau abad ketiga pun Cina sebut boleh bawa sampai 1,000 orang. Bayang. Barang takkanlah. Kurang pada tu. Barang mesti dah lebih. Hebat. Berapa ribu tan tu. Hebat. Kalau barang Dengan menggunakan tanggam
Ya. Dengan menggunakan sistem tanggam je. Boleh membawa jom boleh membawa 1,000 penumpang. Kalau pembangunan lah, kalau pejabat penerbit alami ni muat 1,000 orang ni. Tak muat? Tak muat Maknanya dia lebih besar. Dia lebih besar. Satu blok lah ni. Dia bukan satu kedai ni, satu blok. Memang panjang, mungkin lah panjang dia seblok kedai. Panjang kapal. Kalau jom lah. Memang panjang. Hebat sungguh orang Melayu. Tapi apakan daya tuan-puan, sempena Raya Haji ni, jangan yang mengikuti live ini sila sebarkan beritahu bahawa daripada Kesultanan Melayu Melaka lagi ataupun sebelum pada itu lagi bangsa Melayu ni dah pergi menunaikan haji. Yes. Kalau saya bila mendengar macam ni Ustaz, bagi saya lah, saya berpendapat bahawa yang pelayar pergi berdagang tu kerap buat umrah. Ya. Betul, peluang. Dia orang berdagang sampai ke Osmania, apa semua, hantar rempah ke sana, apa semua. Mesti dia lalu Jeddah tu. Memang ambil kesempatannya. Mesti je lah. Tapi kalau dah kita yang kalau naik kapal terbang melancong Ustaz. Dah abad ke-17 ke atas memang dah biasa dah. Ulama-ulama Melayu pun memang kalau nak belajar mereka akan ke Mekah. Sebagai contoh antara yang terawalnya adalah Syekh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Dia memang belajar di Mekah dan Madinah. Dia ulama abad ke-17 lah. Kemudiannya adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Anak murid juga kepada Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri ni. Dia juga belajar di Mekah juga. Kemudiannya ulama-ulama yang lain lah. Tapi zaman dah kemudian tu lebih ramai lah. Zaman tambah abad ke-18, abad ke-19 tu. Abad ke-19 tu memang kebanjiran. Boleh katakan kebanjiran ulama Melayu lah. Okey. Mengenai abad ke-19, kalau ikut dalam muka surat 253 ni Ustaz, kapal haji di pelabuhan Pulau Pinang, sumber dia Melayu Muslim dalam sejarah Georgetown. Kalau ikut jemaah haji dari Mandailing, Sumatera di konsulat haji di Jeddah pada tahun 1884. Maksudnya ni abad 19 kan? Maksudnya dia orang naik yang di kira kategori ni kalau ikut dah kira terjadi adalah satu semenanjung ni Ustaz. Macam mana? Dia zaman ini kalau 1800 ni dah tak pakai kapal layar ni, dia pakai kapal enjin dah ni. Yalah kalau ikut pada kapal ni dah kapal enjin dah ni. 1800. 1884 Maksudnya abad ke-19 lah Ustaz. Dia permulaan kapal enjin ni permulaan 1800. 1800. 20-an je tu lah permulaan kapal wap ni, kapal enjin ni. Tapi sebelum tu 1700, 1600, 1500 semua pakai kapal layar. Okey Ustaz, kalau kata tadi pakai kapal layar 3 hingga 5 bulan. Kalau kita naik kapal terbang dalam 8 jam. Dalam 8 ke 12, 8 jam tak? Ya. Betul kita lumrah saya lupa dah. Ya. Ustaz, dalam 8 jam. Dalam tempoh 3 ke 5 bulan, takkan tak ada yang sakit, meninggal. Itu yang dia betul kalau jenazah meninggal tu dibuang ke laut tu. Buang batu kan, bagi dia tenggelam, buang ke laut tu. Memang macam itulah cara nak kebumikan jenazah ni. Mesti ada. Sakit mesti ada punya. Ada yang tidak tahan tu. Dia mesti ada kalau perjalanan ke haji pelayaran ni mesti ada yang meninggal. Terutamanya tua-tua lah. Dan juga kita bayangkan jadi 3 bulan duduk atas tu. Macam dia mestilah barang tu kalau kita pergi Mekah sekarang ni pun naik kapal terbang yang ada di hidang pun kita bawa barang banyak. Betul. Apatah lagi kalau yang mereka kapal layar kena memasak. Mesti dibawa rempah, bawang apa semua tu. Jadi kalau tu 3 bulan, 5 bulan. 5 bulan punya bekalan makan. Maknanya kapal ni bukan kapal kecil-kecil, mesti kapal besar. Kapal kecil-kecil susah, tak boleh. Yalah sebab dia orang nak masak lagi, mestilah ibarat yang macam. Yang keduanya kalau kapal besar ni kelebihan dia tahan sikit lah dengan ombak. Kuat, dia kukuh lah, lebih kukuh lah dengan ombak. Tak adalah dia punya goyangan dia apa semua tu. Dia tetap goyang-goyang. Goyang tapi tidaklah macam kapal kecil. Kapal kecil dia boleh terbalik. Yang ni dia susah sikit lah.
Tu sebab kapal pergi Mekah tu memang kapal besar. Tu sebab Sultan Melaka pun dia bukan setakat buat, dia beli. Dia beli tau kan. Dia tempah. Okey Ustaz. Ha. Kalau ikut kan kita pun masa biasalah kita kan ada setengah jam lagi. Daripada segi penyelidikan Ustaz ataupun kajian Ustaz. Sultan yang mula-mula ataupun selepas sebuah kerajaan lahir ataupun kerajaan Islam, sultan yang terawal. Yang terawal. Okey, yang sangat cantik, soalan yang sangat baik. Pemimpin ialah dia sultan kan. Ya. Kita pegang pada tu lah. Saya merasakan memang Syedhi lah orang pertama tanya soalan ni. Sedangkan saya dah baca tentang ni lama dah. Allah Akbar. Tak ada lagi orang tanya. Di sini Allah Akbar. Sultan di alam Melayu yang pertama pergi haji siapa dia? Tadi kita dengar tadi Tom tulis Sultan Melaka yang tak sempat. Dia dah bersiap tapi tak dapat pergi. Dua orang. Rasul dan anaknya. Sultan Laudin. Tapi sultan yang pertama yang paling sempat apa dia? Dalam sumber sejarah dia daripada Hikayat Hasanuddin. Nama saya lah Hikayat Hasanuddin. Jadi kira Ustaz punya hikayat lah. Dia menceritakan tentang Kesultanan Banten. Pengasas Kesultanan Banten ini adalah namanya Sultan Maulana Hasanuddin. Masjidnya ada di Banten, makamnya ada di Banten. Ayah dia adalah Sultan Syarif Hidayatullah, pengasas Kesultanan. Dia bukan pengasas lah, dia adalah Sultan Cirebon. Dia Sultan Cirebon. Dia juga adalah salah seorang daripada Wali Songo, Sunan Gunung Jati. Dalam hikayat itu, dia bagi tahu bahawa Sunan Gunung Jati ni ataupun Sultan Syarif Hidayatullah ni bersama anaknya Sultan Maulana Hasanuddin ni telah pergi Mekah dan buat haji di sana. Itulah kisah sultan yang terawal di alam Melayu yang buat haji. Kalau ikut dia punya tu sezaman yang Kesultanan Melayu Melaka. Melaka di penghujung abad ke-15 sehingga ke awal abad ke-16. Sezaman. Dan Sunan Gunung Jati ni Syarif Hidayatullah memang hidup sezaman dengan Kesultanan Melayu. Ya, dia hidup sama zaman. Dan dia adalah dari segi sumber sejarah riwayat yang ada, dia lah sultan yang pertama yang terawal yang diketahui. Saya merasakan ada sebelum tu pasti ada. Tapi yang ditulis, yang dicatat, dia. Yang ada peninggalan ataupun pencatitan yang ditinggalkan. Ya. Yang terjumpa. Ya. Tapi Ustaz masih lagi keep on akan terus menerus mengkaji ataupun menggali, ya, betul? Okey Ustaz, kita ada lagi, kalau ikut satu suku kita cuba akhiri, sekarang 5 minit lagi pukul 1. Okey, Firdaus MK, salam, maaf audio kurang jelas. Oh ya ke tuan? InsyaAllah dalam beberapa hari lagi sampai kot mikrofon kami. Kami pun dah tak larat juga jerit. Alhamdulillah tim produksi dah berusaha dah. Okey, bagi yang ingin bertanya soalan ataupun apa-apa tentang sejarah hari ini ke tentang penceritaan hari ini tentang Hari Raya Aidiladha zaman Kesultanan Melayu Melaka, boleh je tulis di ruangan komen ataupun mengenai isu-isu sejarah alam Melayu yang terdahulu yang mungkin dibelenggu ataupun terbelenggu di dalam pemikiran macam mana yang saya lalui semalam dan juga hari ini yang mengatakan bangsa Melayu dah buat satu kapal yang cukup besar yang dah berdagang sampai ke seluruh dunia, hampir ke seluruh dunia, tapi dikatakan sebuah bangsa yang ataupun satu bangsa yang ketinggalan. Sebut kerajaan Melaka yang sekarang jujurnya Ustaz, apabila kita sebut je pasal bila kita promote pasal kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, saya bukan orang Melaka.
Apa Ustaz boleh komen Ustaz Okey. pasal isu tu? Sambil kita ada lagi Bila kita 15 minit, 20 minit. Kesultanan Melayu Melaka tu, dia bukanlah Melaka pada hari ni yang kecil tu. Ini kita nak cuba baiki tu. Kesultanan Melayu Melaka tu, dia hampir seluruh Semenanjung ni. Malah boleh dikatakan kalau bawah naungannya seluruh Semenanjung ni lah. Sebab Kedah walaupun dia ada sultan yang tersendiri zaman itu, tapi dalam Sulalatul Salatin itu, Sultan Kedah meminta nobat dari Sultan Melaka. Ini memberi syarat bahawa dia meminta naungan. Bernaung di bawah. Dan ini sangat munasabah lah. Sebab Sultan Melaka masa tu memang gagah. Dia dikenali di dunia tempat persinggahan peradaban antarabangsa. Di wilayah ni dia antara kesultanan yang kuat lah, yang gagah. Dengan sebab itu Kesultanan Kedah pun memohon nobat, maknanya meminta dinaungan. Meminta dinaungkan oleh itu. Juga sampai ke Kelantan juga ada sultan pada masa itu. Tetapi pun sama juga di bawah naungan. Maknanya kita semua ni dulu Terengganu sudah jelas lah. Masa tu Sultan Terengganu belum ada lagi. Kesultanan Terengganu belum ada. Dia pakai Telanai. Telanai ni macam gubernur lah. Tuan besar lah. Pahang itu asalnya pun daripada anak Sultan Melaka. Dia ditabalkan sebagai ni Sultan Muhammad Shah tu anak kepada Sultan Mansur Shah. Abang kepada Sultan Alauddin Riyad Shah. Apabila ayah dia buang dia sebab dia bunuh Tuan Besar anak Tuan Perak tu, maka dia jadi Sultan Pahang. Tapi tarafnya tu di bawah Sultan Melaka. Sebab itulah Sultan Muhammad tu dia dengki dengan Sultan Alauddin. Walaupun dia Sultan Pahang. Sebab adik dia ni jadi Sultan Melaka. Yalah, sebuah kerajaan. Bukan. Dia bawa main negeri ibaratnya. Dia tertaluk di bawah Sultan. Dia terikat juga. Ya. Bawah Kesultanan Melaka. Tentu sebab dia di bawah. Masa tu Johor, Riau, Lingga semua bawah Melaka. Jambi, Palembang. Sehingga kepada sampai ke Kampar, sampai ke belah timur Sumatera ni, di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Saya boleh gambarkan masa itu mungkinlah dia sampai ke Sumatera Utara tu, wilayah dia. Tapi bila sampai ke Asahan, sampai ke Deli tu bawah. Tapi saya orang yang mengomong pula dah. Orang yang berbicara Melaka, saya kawan Melaka tu maksudnya memang dia sebab tak faham sejarah. Dia memang tak. Dia ingatkan Melaka hari ni pun Sultan pun tak ada. Jadi ketua dia lah. Bagaimana nak kata dia bukan orang maksudnya orang yang memang tak ambil cadang langsung. Ya. Tapi kalau dikata dia bukan orang Melaka pun apa salahnya dia mengambil tahu sejarah kan. Dia sangat berkait rapat dengan diri dia. Agar anak cucu cicit dia tidak mengatakan seperti mana dia mengatakan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka kalah dengan Portugis guna keris. Ya, betul. Macam saya asal orang Perak. Saya kena tahu sejarah Kedah, saya kena tahu sejarah Pahang, kena tahu sejarah Kelantan. Dia sebab apa dia ada hubung kait yang sangat erat antara satu dengan yang lain. Faham. Dayah Tengku Dianjung ni. Ni yang saya sebut tadi tu. Ya, berhenti ya. Komplek latihan jemaah Haji Alam Melayu abad ke-18. Dan asal-usul gerakan Islam di Mekah. Dayah Tengku Dianjung ni diasaskan oleh ulama besar dari Yaman, Habib Abu Bakar Berfakir. Ini saya rasa kita pergi si dia ada sekali. Ya, ini Aceh ni. Ya. Betul. Ada makam di tepi ni. Ini muka surat tuan-puan dalam e-book buku digital ataupun e-book Miftahul Melayu 254 ada. Jangan tuan-puan merasakan
kami terpaksa skip. Kalau ikut tajuk kita baru sub bab 1. Tapi hari ini sempena hari Raya Haji, mungkin ada yang bertanya, orang dulu tak pergi haji ke? Yalah, orang kuno. Zaman terbelakang, apa orang kata tu, bangsa mundur, takkanlah pergi haji. Sedangkan tak silap saya, Ustaz pernah bercakap pada saya, hampir majoriti ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka, ketika zaman pedagang-pedagang datang ke Melaka, hampir seluruh dunia menggunakan bahasa Melayu. Betul Ustaz? Hampir. Bukan kalau yang di sini, di wilayahnya lah Melayu, lingua francanya, bahasa utamanya memang Melayu lah. Tapi kalau yang orang yang boleh betul-betul bahasa Melayu tu, kalau ikut penulisan, ada penulis daripada Belanda tulis, daripada Parsi sehingga ke Filipina. Daripada Iran ni, orang boleh faham cakap Melayu. Tu yang dalam Mimpi Melayu saya ada tulis. Dalam Mimpi Melayu ada Ada. Habis kenapa yang beria gaban nak bercakap bahasa orang putih kalau kita pergi ke negara lain? Jadi maksud Ustaz, macam Presiden Jokowi tu bahasa Inggeris tidak meluas. Bahasa Inggeris orang tak meluas masa tu. Mungkin di kawasan Pulau Inggeris tu ajalah. Itu pun mungkin dia sampai bahagian England je lah. Bahagian Scotland betul dia ada bahasa lain pula. Bahasa Scotland. Wales pun ada bahasa Wales lain. Bukanlah maksudnya bahasa Melayu ini. Inilah orang kata, kalau kita tahu pasal sejarah, pasal bangsa kita, mustahil. Bahasa Melayu dulu jauh lebih hebat daripada bahasa Inggeris. Maksudnya ibarat macam Turki lah. Dulu pernah hebat, Kerajaan Osmania, lepas tu runtuh, dia bangun balik kerana apabila kerajaan dia menitik beratkan sejarah bangsa dia. Maksudnya kalau kita angkat balik sejarah kita besarkan skop kepada masyarakat. Apabila semua masyarakat canang, maksudnya bahasa Melayu tu akan jadi seperti mana zaman Kesultanan Melaka dulu. Macam negara China dia pernah mundur dia pernah mengalami masa kejatuhan dia. Daripada lebih kurang daripada awal abad ke-20 kan. Perang Dunia Pertama tu memang teruk lah, kena jajah dengan Jepun dan sebagainya. China pernah kena jajah dengan Jepun. Di masuk dah kita tengok filem-filem kungfu lawan Jepun. Betul. Jepun dijajah Jepun. Iman lawan dengan Jepun. Kebuluran dan sebagainya. Betul. Makan ubi rebus je, peledek rebus. Tahun 50-an pun dia masih lagi negara yang susah. Dia dah mereka lah. Tapi dia baru nak masih lagi. Dan kemudiannya dengan penghayatan sejarah itu, sejarah keagungan dinasti Ming, dinasti Qing, dia penghayatan tu. Itu yang dia buat tu. Mereka buat dia bangunkan industri, bangunkan kilang, dia pun buka ekonomi dia. Tengok sekarang ni. Memang jutawan dia tumbuh. Macam cendawan selepas hujan. Tapi sehingga kan ada sebuah penempatan perkampungan tu, semua billionaire di China. Saya tengok dekat YouTube kan gitu. Tapi kenapa masyarakat, rakyat Malaysia mengatakan sejarah macam mana nak memacu umat? Sejarah macam mana nak membangkitkan tamadun? Ini balik daripada dulu yang saya sebut tu. Quran tu apa dia? Fungsi Quran sebagai panduan. Kan? Panduan supaya jangan ikut cara zaman dulu. Supaya ikut zaman, ada yang kita kena ikut, ada yang kita itulah sejarah tu kita jadikan sebagai pengajaran. Yang baik jadikan teladan, ikutan. Yang tidak baik jadikan sempadan. Kita mesti ada sempadan. Mana kita kena pisah dengan dia. Kita penting kan? Macam sekarang ni kan? Tak, sebenarnya kena pegang kata-kata itu lah. Macam sekarang ni, kita Malaysia tak boleh naik ni. Macam mana Malaysia tak boleh naik? Kenapa tidak? Kita zaman Melaka dulu, kita ni pedagang ni antara negara yang terkaya. Kita dulu umpama Dubai dulu. Kita zaman itu, kita ni umpama Dubai. Umpama Kuwait. Negara Arab yang kaya tu Melaka lah. Masa tu negara Arab tidak kaya. Miskin-miskin semua. Di sini memang kaya-kaya. Portugis boleh. Mereka Hamas. Kalau dulu boleh, kenapa sekarang tidak boleh? Sebab apa dulu boleh? Kita kena makan
kajilah pengurusan dia, pentadbiran dia, apa polisi dia. Dan kita kena Sebab tanah yang sama menyesuaikan kan? dengan zaman sekarang. Tanah yang sama. Ya. Tanah yang sama, otak yang sama. Otak yang sama. Suasana aja yang lain. Ya. Ha. Kalau dulu, Kita sesuaikan dengan suasana tak, sekarang. Ustaz, kalau dulu bermain di pesisir laut, pesisir sungai, di tepi-tepi sungai. Tapi kali ni tak ada tempat yang dah tak boleh diterjah. Macam dulu kan. Melayu apa yang Melayu mereka keris, Melayu terkenal apa? Mereka keris yang lok-lok dengan hebat, ada rahsianya, mereka layar, mereka sistem tanggap dan sebagainya, mereka ada macam-macam lah. Kita tengok. Tapi sekarang ni kenapa kita tak bangunkan? Kenapa kita tak bangunkan hasil ciptaan kan? Sepatutnya sekarang ni kita boleh. Okey, Ustaz. Kalau kata dulu Portugis dah menulis bahawa Melaka ni kaya dengan emas. Kita pernah dengar Kuala Lipis. Kan orang jumpa 2 kilo. Tak kena tutup. Maksudnya sumber tu masih banyak. Banyak. Tapi sekarang ni sebab ada undang-undang. Undang-undang. Ya, saya faham lah. Macam ibarat Musang King sampai ke China. Berjuta-juta, berbilion. Tapi cara yang tak betul. Betul lah. Cara yang salah. Mungkin jadi betul lah tu. Itu sebab itulah kita sebab sejarah tu penting. Itulah panduan, itulah sempadan. Kalau kita katakan bangsa kita ni tak boleh bangun. Siapa cakap kita ada bukti. Kita pernah membangun. Kita pernah menjadi ni semua. Kalau ikut saya, minta maaf kalau ikut bangsa Melayu sekarang, yang sekarang saya, yang menjadi nelayan, masih ada. Maksudnya dengan ilmu laut apa semua dia cakap. Yang mana petani, mesti dia tahu apa serangga yang akan mengganggu apa semua, dia tahu. Maksudnya masih ada lagi. Ada. Kepakan kita pun banyak kalau bahagian teknologi tapi tidak dikebeling dengan baik. Contohlah paling kurang. Kenapa kita tak boleh menghasilkan vaksin ni? Di mana salah dia? Kenapa US boleh, UK boleh, China boleh, Turki boleh? Kenapa kita tak boleh? Di mana salah dia? Okey, saya cuba teka saya. Yang mana nak ban lah, macam kita katalah. Kerana kerajaan Malaysia ni bagus dah Ustaz. Dia menghantar pelajar-pelajar apa semua pergi belajar jauh, tapi biarkan. Itulah kesilapannya. Tapi kalau dipanggil balik apabila dia mengerti sejarah, apabila kerajaan menekankan ilmu sejarah tempatan ini, dia takkan nak berusaha, takkan nak bekerja keras di luar sana. Biar dia balik untuk dia bekerja keras untuk bangsa dan tanah air. Tanah dan air. Betul. Itu sejarah penting. Macam mana jawapan saya Ustaz? Itu kita boleh apa? Apa panduan ni? Kalau dalam Melayu apa? Sultan Melaka ni digunakan kepintaran Hang Nadim ni, dia seorang yang bijak. Untuk jadi utusan dia tu dihantar pergi ke Sri Lanka, pergi ke India, pergi ke utusan dan sebagainya sebab dia digunakan orang yang pintar ni digunakan betul-betul. Orang yang pintar bahagian ni digunakan untuk ni. Orang yang pintar sebagai pentadbiran dia angkat menjadi menjadi bendahara. Sebab itu Melaka, antara sebab gemilang Melaka tu sebab temperak tu, antara sebabnya dia punya bendahara tu. Kalau temperak tu tidak diangkat oleh Sultan Melaka, Sultan Muzaffar Shah tak angkat dia, mungkin Melaka pun tidak jadi hebat macam yang kita macam yang ada Tapi Ustaz, satu je benda yang kita tak boleh buat seperti sejarah dulu. Apa dia? Politik mana ada zaman dulu Ustaz? Politik tu tak ada ni. Zaman Nabi tu tak ada. Yang tidak ada zaman dulu adalah parti politik. Parti politik. Politik tu tak ada. Politik mana boleh dihilangkan? Ilmu mentadbir negara, ilmu mentadbir masyarakat, itulah politik. Tapi politik. Parti politik. Okey. Parti politik tidak ada. Alright tuan-puan, kita ada lagi 5 minit. Dia setuju Tuan Kamal Ibrahim kata rasanya pernah dilakukan zaman Pak Lah panggil pakar-pakar kita yang bekerja di negara luar
Itulah tuan. Apabila Ustaz Hasanuddin dah fahamkan saya, saya rasa jawapan saya tu tadi kira samalah kita tuan. Kerajaan Malaysia dah taja, dah bagi orang panggil apa Ustaz? Subsidi. Beasiswa biarkan. Kenapa tak digunakan? Kenapa tak dipanggil bawa balik? Berkhidmat ataupun membina satu. Apa tu? Paklah tu betul. Paklah tu. Itu dia panggil sebagai dia adalah bapa model insan. Dia bangunkan model insan ni. Perkaran dia matlamat dia dulu ada itu. Okey, tapi apakan daya yang mana tu nak terus duduk di luar pun duduklah. Itulah. Sebab dia tidak tertarik nak balik, kita apa je kan benda yang menarik dia balik. Yang kita nampak sekarang ni, bila nak lakukan sesuatu, tubuhkan jatuh kuasa. Nak lakukan sesuatu, tubuhkan jatuh kuasa. Habis mesyuarat je. Habis penuh karipak, bihun, teh, apa semua. Tapi untuk benda ni tak ada. Okey, jangan marah saya. Ini adalah hakikat. Apabila tuan-puan membiarkan cerdik pandai ataupun kerajaan membiarkan cerdik pandai yang dah dibayar ataupun dibelanjakan tapi tidak mengharapkan kepulangannya, beginilah jadi. Berbalik macam Ustaz Hasan kata tadi, Al-Quran diturunkan adalah bertujuan untuk yang baik dijadikan panduan, yang buruk dijadikan sempadan. Itu adalah sejarah. Maknanya kisah-kisah buruk lah dalam Quran. Kisah buruk, kisah Firaun, Korun, apa lagi yang terlibat. Kisah-kisah inilah kisah-kisah orang-orang yang buruk. Orang yang terdahulu, Abu Lahab, apa semua, itu dah ditulis dalam Al-Quran. Maksudnya Al-Quran tu banyak diceritakan pasal sejarah. Jadi dalam Al-Quran itulah kita boleh rujuk untuk melihat yang baik sebagai panduan kita, atau yang buruk dijadikan sempadan kita agar kita tidak mengulangnya kembali. Okey, seperti mana Ustaz Hasanuddin kata tadi, negara China pernah melalui kejatuhan. Tapi sebab itu kita nak banyak imigran dulu imigrasi itu. Inggeris bawa dulu. Sebab di sana mereka juga setuju untuk bekerja rombong di sini di bawah Inggeris sebab berlaku kebuluran di sana. Jadi kita menerima dengan apa Inggeris punya percaturan itulah. Okey. Tapi kerana munculnya seorang pemimpin, saya rasa di negara China tu. Pemimpin main peranan menerapkan ilmu sejarah dinasti-dinasti. Dia membangkitkan patriotik. Patriotik. Saya bahasa-bahasa semenjak dah seminggu ni tuan-puan. Lain macam. Okey, dia menaikkan semangat patriotik ke dalam seluruh hati bangsa dia orang, rakyat dia orang. Sampai sekarang tu sebab wilayah Xinjiang tu, kerajaan Cina dia menzalimi dengan teruk Uyghur tu sebab dia nak mencinakan, dia nak mempatriotikkan suku itu supaya dia memang menjadi orang Cina. Dia tidak sebelum ni kalau orang Uyghur ni dia tak nampak Cina. Dia cakap berbahasa dia ada bahasa dia, ada tulisan dia ada budaya dia. Sampaikan itu pun Cina dia nak ubah. Dia nak, sebab apa dia nak suku ni dia ada semangat patriotik negara Cina itu. Janganlah duduk dalam negara Cina tapi kamu buat perangai kamu sendiri. Ibaratnya begitulah Zat. Saya ada double meaning. Siapa yang faham-fahamlah. Okey, jadi jikalau kita ada pemimpin yang macam ni dalam Malaysia, automatik kita boleh bangkit kembali. Betul. Itulah okey tuan-puan, kita ada pemimpin yang tak terlambat lagi untuk kita mula sekarang mendalami ilmu sejarah. Tak terlambat lagi untuk tuan-puan, bagaimana cara kita nak mendalami sejarah? Dapatkan
Miftahul Melayu. And kenapa Miftahul Melayu, Ustaz? Kunci segala-gala ilmu sejarah bangsa Melayu. Setuju, Ustaz? Di dalam itu ada perundangan, di dalam itu ada pengurusan, di dalam itu ada agamanya, di dalam itu ada syariatnya. Okey? Ada asas-asas, ada falsafah-falsafahnya, semuanya ada. And tuan-puan boleh dapatkan and dalam bentuk e-book, boleh di-download di handphone, di tab, dipancarkan di televisyen and untuk ditonton oleh satu keluarga and perkongsian anak suami, isteri, anak boleh berkongsi and dapatkan, tekan link pembelian e-book Miftahul Melayu sekarang. Okey, jadi tuan-puan boleh mengikuti kelas dengan tak kira di mana tuan-puan berada and dengan hanya buka je handphone, dengar live dan sama-sama kita menelaah. Dia nak dekat jadi kelas dah kita ni, bahaya dia, Ustaz. Kita bukan nak buat kelas, kita cuma sembang santai. Tapi tuan-puan, mana yang patut diberat ataupun diutamakan, dipentingkan, kita kena fikir. Jangan nampak COVID ini sebagai satu bencana, Ustaz. Kita panggil apa? Sebagai bencana ataupun malapetaka. Kerana Allah menurunkan tu ada bersebab. Ada rahmatnya. Ada rahmat. Memang kita terjejas. Betul, Ustaz? Ramai yang terjejas. Apa semua. Tapi itu bukan bidang kita. Yalah. Tapi jika kita ada... saya macam nak buat parti politik pula dah ni. Okey, sebelum saya terpesong jauh, kita patah balik. Alright, untuk yang ingin mendapatkan, boleh tekan. Boleh tekan link untuk pembelian. Tuan boleh dapat promosi harga yang menarik. Sempena hari raya haji ni, tuan-puan boleh tekan mana yang dah beli, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama nanti kita, Tuan Kamal Ibrahim, ya sudah beli semalam, alhamdulillah, terima kasih tuan. Nanti kita tuan Kamal boleh ikut sembang santai ni di mana je tuan berada. Betul tuan? Bagi saya mulakanlah. Siapa lagi nak mula untuk janganlah kita mengeluarkan satu kata-kata ataupun ayat biarlah orang lain. Biarlah orang lain. Kenapa kita membiarkan orang lain? Kenapa bukan kita? Kenapa bukan kita yang sama-sama turut bersatu padu mendalami ilmu sejarah dan kita ambil rujukan ataupun benda yang baik dijadikan rujukan benda yang dah pernah jadi tak baik kita jadikan sempadan. Kenapa pula mengatakan zaman Kesultanan Melayu Melaka sistem begini tak betul? Habis sekarang ni betul semua tak? Okey, Ustaz pun tak boleh nak jawab. Alright, saya je yang tahu sebab saya tanya soalan. Alright, saya rasa itu saja, kita dah melebihi Zohor sekejap lagi. Pukul apa Zohor kita tim? Okey, saya rasa saya ucapkan ribuan terima kasih kerana bersama-sama tuan-puan sanggup kita katakan tak pergi kunjung-mengunjung kerana nak dengar live kita. Macam beraya boleh pergi kunjung-mengunjung. Tuan-puan sanggup tak pergi korban tak berebut daging kerana nak mendengar live ini. Kita tak tahu tahun depan, kita doa-doa agar tahun depan kita dibebaskan daripada wabak COVID ini. Moga kita boleh lalui kehidupan biasa. Dan ingat tuan-puan, walaupun akan datang Allah Ta'ala dah angkat dah wabak COVID ini, kita takkan sesekali meninggalkan ilmu sejarah. Jangan kerana kita terkongkong, kita disebabkan tengah duduk dalam rumah, terkurung ni, baru itulah kita nak ambil cakna tentang ilmu sejarah. Tapi esok dah bebas, dah boleh pergi shopping mall, kami buat live, tak ada orang nak tonton. Kerana apa? Kerana dah duduk kat mall. Okey tuan-puan, saya nak tekankan sekali lagi untuk pengetahuan sebelum ini, mana yang mengikuti live kami, saya selalu sharekan buku fizikal dan juga e-book. Tapi mulai pada hari ini saya nak mudahkan sebab ada di antara kita yang mungkin tak berada di rumah ke apa semua, yang mungkin dah tekan
notifikasi ya. Dah tekan notification, apabila kita adakan live dia, automatik dia akan dapat notification. Dan mungkin kerana dia berada di mana-mana tu, sebab ilmu Miftahul Melayu ataupun Ibu Miftahul Melayu tu dah berada dalam handphone dia, dia boleh terus sama-sama menelaah, sama-sama kita membaca, sama-sama kita memahami. Alright, jadi hari ini kita titik beratkan iaitu e-book. E-book Miftahul Melayu. Tekan link sekarang untuk mendapatkan harga promosi. Baik, tuan-puan, saya rasa itu sahaja. Ustaz, ada ucapan selamat raya? Selamat Raya Adha. Saya ucapkan kepada semualah yang mendengar dan juga semua-semua yang membeli buku-buku saya, dan juga kepada semua yang mengikuti Facebook saya. Saya titipkan juga mohon maaf atas kesilapan yang pernah saya lakukan kepada tuan-puan dan puan-puan. Semoga kita akan dapat naik haji pada tahun-tahun akan datang. Amin. InsyaAllah. Semoga cepatlah diangkat. Wabak. Allah cepat angkat pandemik COVID-19 ini, 19 ini, dan kita dapat kembali hidup seperti biasa. Ya. Okey, terima kasih Ustaz. Tuan Azri, Muhammad Yusof, maaf. Setuju, sejarah itu penting tapi selalu dianggap tak penting sekarang. Terima kasih Tuan Azri kerana menyokong. Kami memerlukan juga sokongan tuan-puan. Kami perlukan juga keringanan tuan-puan menge-share video ini agar di sinilah titik mulanya, agar live inilah menjadi tempat himpunnya untuk mengambil berat tentang sejarah bangsa sendiri. Alright, okey, saya rasa itu sahaja. Kita bertemu lagi besok Ustaz, dan kita akan patah balik sambung tajuk yang di bab 1. Bagi yang nak mengikuti esok, yang belum ada e-book, boleh tekan link sekarang agar pembelajaran itu, agar sembang santai itu lebih jelas. Sebab boleh baca sekali dalam situasi yang kita tengah baca tu. Alright, saya rasa itu saja. Saya pun di sini ambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Raya Haji, kepada yang ada kesempatan yang sekarang tengah menunaikan haji, yang tak ada, kita kena banyakkan sabar. Dan seterusnya saya mohon maaf jika live saya daripada hari ni hari ke 7, dah seminggu dah. Allah Akbar, Alhamdulillah, berjaya juga saya dah buat seminggu live. Walaupun dengan tiada ilmu live, ilmu duduk di depan halayak ramai, tapi saya berjaya juga dah seminggu. Okey Ustaz, kalau ikut kita tinggal lagi 23 hari untuk nak menggenapkan 30 hari kita punya road live ni. Okey, saya ingin mengucapkan ingin memohon maaf, dan serta saya mewakili penerbit Alami Sdn Bhd ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh rakyat Malaysia, kepada seluruh yang dah membeli produk daripada penerbit Alami, kepada seluruh pewakaf-pewakaf yang dah pernah berwakaf di wakafbuku.com. Jadi kami berharap tuan-puan terus mendoakan agar kami diberikan kesihatan, kesejahteraan dalam menghebahkan ilmu sejarah alam Melayu ini, ilmu sejarah bangsa kita sendiri. Okey, saya akhiri. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan-perkataan buruk, perkara-perkara buruk yang keluar tadi semuanya daripada diri saya yang dhaif ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah unik di peta dunia, gugusan kepulauan Nusantara. Di sini terbina tamadun manusia, hasil buminya subur sentiasa.
sentiasa. Datangnya Islam menyinari umat, tamadun terbina lebih hebat. Muncullah kerajaan yang berdaulat, menjaga akidah seluruh rakyat. Namun keadaan berubah akibat didatangi penjajah. Hilang dan gelap khazanah sejarah, pencipta bangun membina umat. Datangnya Islam menyinari umat, tamadun terbina lebih hebat. Muncullah kerajaan yang berdaulat, menjaga akidah seluruh rakyat. Namun keadaan berubah akibat didatangi penjajah. Hilang dan gelap khazanah sejarah, pencipta bangun membina umat. Pencipta bangun membina umat. Pencipta bangun membina